Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi nawaitu ad-da'wa wa at-ta'lim wa tazakku wa at-tazkiyah wa naf'u intifa' wal ifada wal istighfar al-hasa ala tamassuk al-kalam. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul min lisani. Insyaallah pada muka surat 95 peringkat akhir. Surat 95. Ada peringkat akhir. Bismillah. Qala muallif rahimahullah. Kita masih dalam berkenaan dengan sebab israr. Apa dia israr? Jadi antara yang menegahkan daripada taubat. Jadi payah nak taubat. Jadi tak taubat. Mana berterusan melakukan kesalahan-kesalahan yang sepatutnya wajib seorang itu bertaubat. Jadi terus menerus melakukan kesalahan dan tidak bertaubat atau israr. Nah, apa sebabnya israr itu? Jadi kita dah bincang dah sebelum ni, masuk kepada sebab israr yang ketiga. Menangguh ia akan taubat itu sehari lepas sehari. Sebab ia tangguh. Ia bertangguhkan akan taubat itu sehari lepas sehari. Dan berkata ia, selagi akan taubat oleh aku pada masa yang akan datang. Ia tangguhkan taubat itu sebab taubat pun ia tidak kalau buat salah pun, buat dosa pun ia tidak mari selalu azab. Tak payah kes selalu. Itu dah ada bincang dah sebelum ni. Antara sebab israr terus menerus melakukan maksiat tanpa taubat, seksa yang dijanjikan itu bertangguh. Sedangkan tabiat manusia ni ia tidak ambil berat terhadap suatu yang bertangguh. Buat ia takut atau buat ia nak kejar benda hokas saja. Jadi musannif pengarah dah cerita dah. Obat dia. Begitu juga sebab israr yang kedua, sebab suka nak meninggalkan kesedapan dan keinginan dalam melakukan dosa tu. Ada musannif pengarah dah cerita dah apa dia obat dia. Jadi hak tiga ni ia bertangguh-tangguh untuk bertaubat sehari lepas sehari, sehari lepas sehari. Dia kata bukan tak saya taubat, nak taubat juga. Aku akan bertaubat pada masa akan datang. Lepas ni taubatlah. Moga tak mati lagi. Jadi dan berkata ia selagi akan taubat, maknanya aku akan bertaubat pada masa akan datang. Pas ni. Dan taubat itu dalam kekuasaan aku. Taubat itu dalam kawalan aku. Tak ada masalah. Mudah dah. Boleh buat. Dan apa lagu mana ni? Dan ubatnya, apa ubat? Ubat. Apa nak penyakit ni? Ubatnya bahawa fikir ia kena fikir. Dan mengetahui ia kena khabar, ia kena tahu akan bahawasanya umurnya tiada dalam kekuasaannya. Betul lah munah taubat, boleh taubat. Munah taubat akan datang. Mu kata munah taubat, tidak mulah kita lah mudah. Betul lah kita nak taubat.
Kita nak taubat, kita kata boleh taubat, nanti taubat. Tetapi umur kita bukan dalam kawalan kita. Tak. Kawalan kita mudahlah. Bukan dalam kawalan kita. Bahkan orang paling dekat dengan kita adalah kematian kita. Orang paling jauh daripada kita adalah apa yang kita nak capai, nak cita-cita. Sebab tak berlaku lagi. Dan boleh jadi mati ia dengan terkejut. Boleh jadi kematian itu dengan terkejut. Tak boleh tidur kau. Ataupun takut, na'udzubillah, ketika tengah melakukan dosa. Sebab seorang itu goliknya, ia akan mati dalam keadaan apa yang dia buat sama-sama. Sebelum ia taubat. Dan boleh jadi mati ia dengan terkejut. Sebelum ia taubat, mana mati tiba-tiba. Tambahan lagi, lebih-lebih lagi, jika suka atasnya meninggalkan keinginan pada masa sekarang, nescaya pada masa yang akan datang lebih suka ia. Kalau kata sebab ia tangguh, nak taubat semula apa? Sebab payah nak tinggal ni. Payah nak tinggal. Kalau lelah ni payah nak tinggal dan terus melakukan perbuatan tu, dia jadi kau payah. Bukan jadi tunggu-tunggu, jadi kau mudah. Bukan jadi kau mudah, jadi kau payah. Dan jika adalah ia menanti akan hari yang mudah atasnya, pada hari itu melawan nafsunya, maka iaitu hari yang belum dijadikan akan dia. Kalau dia tunggu hari yang mudah untuk lawan nafsunya, pada hari itu belum pasti ada lagi. Belum pasti ada lagi. Dan payah lah ni nak semula nak mudah sikit. Belum pasti lagi hari tu. Takut habis dah, times out dah. Takut habis dah masa kita, ajar kita dah. Habis dah. Jadi awak kita bicara sebelum ni, taubat ni, jangan kita fikir, taubat ni ada martabat dia. Ada level dia. Ada level kita, mula-mula sekali, kita nak taubat daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Daripada perkara-perkara haram. Pada kata-kata aduk kita rasa tak ada, kita taubat semua. Apa tidak pun, kita taubat daripada perkara yang makruh. Kita buat, tak adakah kita buat perkara-perkara makruh. Nak pada kita, nak tinggal perkara makruh, kita kena mengaji benda fiqh. Ngaji hukum hakam ibadat. Dan kita taubat pula daripada perkara-perkara sunat yang kita tak buat. Dan kita bertaubat juga pada perkara-perkara yang menyalahi yang utama. Kalau kita lakukan, tak ada juga buat belakang. Sunat buat belakang. Makruh pun tak je buat. Tak ada buat dah. Tinggal habis dah. Kita taubat daripada rasa diri kita ni. Mulia. Rasa diri kita ni buat taat banyak. Taubat. Atau sudah. Jadi, adalah bandingannya. Hak sebut tadi ni. Seperti bandingan apa? Bandingan kata kita nak tunggu pada hari akan datang. Hari yang mudah bagi kita. Nak lawan nafsu. Dan ke hari itu tak ada lagi. Belum dijadi akan dia. Belum pasti ada kata masa gitu. Adalah bandingannya seperti seorang yang menghendaki ia mencabut pohon kayu. Seorang nak cabut pohon kayu. Dan lemah ia seorang itu daripada nak cabut pohon kayu tu, apa? Kerana kuat akarnya. Payah. Payah nak tarik dia payah. Akarnya kuat. Maka menangguhkan ia seorang itu kepada tahun yang akan datang. Tak apalah, tahun depan lah. Sepatutnya kacau lah. Dan mengetahui ia bahawasanya pokok kayu itu bertambah besar dan bertambah kuat. Ia tangguh bukan jadi pokok kayu tu akar jadi kau kurang.
Jadi kau mudah tidak. Akan bertambah besar dan bertambah kuat akalnya, dan ia sedekah ia bertambah tua. Masa kau tak ada dan lemah. Dan yang demikian itu sehabis-habis jahil, sehabis-habis bodoh lah bahasa kasar agak. Nah, sepatutnya kacau buat masa tengah sihat lagi. Bak kita akan jadi kau lemah. Kita akan jadi kau tua. Mati kita kau dekat. Kalau kita tangguh, tak tentu lagi masa tu akan ada. Dan kalau kita tangguh, ibarat kalau pokok tadi akan kau menjala, dosa tu jadi kau selama kau banyak. Gitu. Qala muallif rahimahullah, yang keempat, bahawa menjanjikan ia akan dirinya dengan kemurahan Allah Ta'ala dan maafnya. Dia terus menerus israr melakukan dosa tu, tak bertaubat, kerana dia ingat kepada kemurahan Allah Ta'ala dan maafnya. Maksud sini sedangkan ia tak bertaubat, ia tangguh apa? Sedangkan ia tak buat apa-apa. Orang yang mengharap satu benda pasti akan mencari. Betul tak? Orang yang nak satu benda, mengharapkan satu benda, ia akan mencari. Kalau ia duduk saja ni orang kaya, ni bukan raja, bukan harap. Yang semana harap ni memang sifat yang terpuji. Tapi kalau kaya saja, angan-angan pastu itu sifat yang tercela. Jadi antara sebab seorang itu menangguhkan taubat itu ataupun berterusan melakukan dosa itu, dia ingat akan menjanjikan akan dirinya dengan kemurahan Allah Ta'ala. Tak apa, Tuhan Maha Murah, Tuhan Maha Pengampun. Dan ini sehabis-habis bodoh. Sehabis-habis bodoh. Apa? Kerana harap ia akan kelepasan pada ketika tiada menjalani, ia akan jalannya. Ia mengharap akan kelepasan hisab pada hari kiamat, kelepasan saat Allah Ta'ala, kelepasan daripada dosa itu tanpa berjalan pada jalannya. Sepatutnya dia berada dalam landasannya, baru akan sapa. Orang yang berada dalam landasan orang sapa. Kalau duduk luar tak sapa. Dan yang demikian itu tidak tiada bisa, perkara ini tidak mungkin berlaku seperti tiada bisa. Sebab pengarang ni Indonesia ni, Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri. Syekh Abdul Qadir Mandiri. Dan Syekh Abdul Qadir Mandiri pernah sapa sini ni. Pernah sapa sini mata ziarah pondok Paya mula. Dan dia pernah baca kitab Mustalah Hadis. Syekh Abdul Qadir Mandiri ni. Mendengar daripada almarhum bekas belajar sini juga mula almarhum Ustaz Yaqub Ismail. Tahu apa tahun 50-an 40-an gitulah, 40-an. 40-an ataupun 50-an. 60-an tidaklah. Sabda Nabi sallallahu, seperti mana tak boleh belayar perahu pada darat. Nak belayar perahu ke, kena atas air lah. Kerana nak berarak boleh molek berarak, tapi kena landasannya lah. Landasannya taubat, landasannya amal, landasannya meninggalkan perkara yang Tuhan larang tu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah amaniyah. Bermula orang yang berakal, maknanya orang yang sempurna akal, cerdik. Mereka yang menghisap ia, mana menghisap diri dia dan menghinakan ia.
dan mengerasi ia akan dirinya. Orang yang berakal lah menghisap dirinya, menghinakan diri dia dan mengasihi ia akan diri. Maknanya apa? Artinya menjadikan ia akan dirinya mengikut perintah Tuhannya. Orang yang menjadikan dia mengikut perintah Tuhannya, itu orang yang berakal. Itulah orang yang muhasabah diri dia, menghinakan diri dia di hadapan Allah Ta'ala. Kalau dia tidak ikut perintah Tuhan, tidak bertaubat, maknanya dia takabur. Dia rasa diri dia besar. Sedangkan dia semaya hari sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar, kita serah diri pada Allah Ta'ala. Kita rasa akan haibah keagungan Allah Ta'ala. Jadi orang yang berakal, orang yang cerdik adalah orang yang hisap diri dia, orang yang hinakan diri dia, orang yang mengerasi akan dia. Maknanya orang yang mengerasi diri dia, mengerasi nafsu dia, tidak ikut arah nafsu dia, tidak. Ringkasnya menjadikan ia akan dirinya mengikut perintah Tuhannya. Imtisal awamir wajtinab nawahi. Dan beramal bagi-bagi kemudian daripada mati. Itu orang cerdik. Kalau tidak begitu je, panggil nama gapo pun, ngaji tinggi mana sekalipun, kalau tidak dia ikut perintah Tuhan dan tidak beramal bagi kemudian daripada mati, ni orang yang bodoh, tidak orang yang cerdik. Dan bermula orang yang lemah, yang taksir, yang cuai ia pada segala pekerjaan mereka itu, yang memperikutkan ia akan dirinya, akan keinginannya, ikut hawa nafsunya, menjadikan Tuhannya hawa nafsu. Lagu mana? Sebab ia ikut nafsu suruh, ia tinggal nafsu larang. Nafsu tu dak mana? Nafsu dalam diri kita. Itu yang menjadi hijab, jadi dinding kita dengan Tuhan. Maka tiada menegah ia akan dia daripada diharamkan. Sebab apa? Sebab dia ikut saja hak nafsu yang suka. Dan mencita-cita ia, sedangkan dia mencita-citakan atas Allah Ta'ala akan segala angan-angan. Ini maknanya orang yang mengharap, orang yang cita-cita masuk surga, orang yang cita akan keampunan Allah Ta'ala, tetapi dia tidak buat apa. Dia orang yang kaya lah bahasa mudah kita, Kak. Maka serta taksirnya pada mengerjakan taat, sedangkan dia cuai pada mengerjakan taat, dan serta mengikutnya akan keinginan, mengikut seorang itu akan keinginannya, akan nafsunya. Dan dia ikutlah nafsu dia, tidak dikekal dengan akal dan ilmu, tidak. Walaupun dia ada ilmu, ada akal, dia tak guna, tetapi dia ikut. Ibarat kata dia kalau bawa kenderaan kan, bukan dia bawa kenderaan bawa dia. Dia tunggang kuda, bukan dia tunggang kuda tunggang dia. Sepatutnya kita tunggang kuda, kita kekallah kuda tu dengan tali kekangan tu. Barulah kuda ikut kita. Ibarat begitulah orang hak tak kekal nafsu. Ya sebab sifat nafsu ni dia jahat. Nafsu perlu juga. Tidak tak makan pagi lah malam ni kitanya. Tak ada nafsu kak. Lapar apa? Tak selera. Mati begitu kalau memang gitu seumur kak. Tak ada beranak pinak lah. Tak ada nafsu kak. Tak ada keturunan lah. Perlu nafsu. Tapi kena kawal. Bahkan bercita-cita atas Allah Ta'ala akan ampunannya dan maafnya. Sedangkan ia berharap akan Allah Ta'ala, keampunan Allah Ta'ala, kemaafan Allah Ta'ala, sedangkan dia tidak bertaubat, sedangkan dia meneruskan maksiat dia buat tu, dan akan masuk syurga, serta mengekalkan dalam keadaan ia mengekalkan atas maksiat dan meninggalkan ia akan taubat. Dan berkata Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, bermula kelalaian, lupa, kelalaian dengan Allah, bahawa berpanjangnya oleh seorang laki-laki, tak kira lah laki-laki ke perempuan ke, dengan mengerjakan maksiat,
dan mencita-cita ia sedangkan ia berharap dia kaya ia cita atas Allah Taala akan ampun. Ia berharapkan keampunan Allah Taala, mudah-mudahan Allah Taala ampun dia, tetapi ia kekalkan maksiat. Itu bukan beradalah atas landasan dia. Landasannya kita taubat, landasannya kita nikah. Lepas tu kita berharap akan keampunan Allah Taala, harap akan penerimaan Allah Taala akan amalan kita. Wallahu taala alam. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa Allah. Rabbi zidna ilma wa sallallahu alaihi wasallam. Waja'alna mahbuban fi qulubi. Azizan fi 'ilmi wa ya kasirun wa asbaqan.